bila kita sebut perkataan sunnah, kita boleh definisikan secara ringkas, sunnah ini adalah cara hidup Nabi. Apa yang Nabi buat dalam semua aspek. Betul. Itu kita katakan sunnah Nabi. Okey. Nabi berjual beli dekat kedai, Nabi beli barang, ada cara dia. Kemudian Nabi juga sebagai hakim, bila ada dua orang bergaduh pergi dekat Nabi, ada cara dia. Bagaimana sunnah Nabi dalam soal menghakimi seseorang. Kemudian Nabi berkahwin, macam mana dia layan isteri dia. Bagaimana sunnah Nabi dalam layan isteri. Termasuk juga dalam aspek pemakanan. Dengan apa yang Nabi ambil dan cara Nabi makan, akhlak dan disiplin Nabi makan, maka itu sudah pastinya sunnah. Sebab bila kita sebut sunnah ialah Nabi punya lifestyle. Baik, salah satu daripada benda yang ada pada zaman Nabi selain daripada kurma ialah kambing. Kambing ni makhluk yang memang hidup daripada zaman dulu. Dekat Malaysia pun memang ada kambing. Jadi kita katakan, adakah makan kambing ini sunnah? Satu benda yang kita kena faham, sudah pastinya ada keistimewaan pada kambing kerana ia adalah haiwan yang pernah dimakan oleh Nabi SAW. Jadi kita nak katakan, tapi bukan bermaksud dekat situ ada jenis orang yang tak boleh masuk kambing. Betul. Tak boleh. Saya sendiri tak makan kambing. Jadi ada jenis orang yang bila kambing dengan mungkin bau, masalah bau, mungkin masalah kambing dia bakar ke golek ke. Boleh. Tak saya, makan Cik Man memang tak makan. Ruginya. Ada orang pula, kita katakan situasinya engkau mesti makan kambing ikut sunnah Nabi. Mak dia sampai paksa. Tapi bila masuk dalam mulut, keluar balik. Bila keluar balik dah menjejaskan kesihatan. Jadi sunnahnya dekat situ, adakah dengan makanan yang kita ambil maknanya menjaga kesihatan atau tidak? Yang keduanya pula, bagi orang yang makan kambing dan dia memang rasa dia ikut sunnah pun kena jaga juga. Nabi makan kambing dengan kuantiti, engkau seorang 3 ekor kambing. Tu yang bukan panas tu, memang 3 minggu tak turun-turun kan. Akhirnya dengan dakwaan seseorang memakan sesuatu secara orang kata fizikal sebagaimana yang Nabi ambil, tapi dalam waktu yang sama ada satu sunnah tersirat yang kau tak amalkan, yang kita tak amalkan, iaitu makan secara melampaui batas. Itu disiplin ini yang kita kena korek daripada cara hidup Nabi. Kita boleh dapati sebagaimana yang Akhi Feroz sebut tadi dalam buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tu karangan Imam Tirmizi. Nabi makan apa dan seumpamanya. Dan bukan bermaksud orang yang tak makan kambing itu tidak melaksanakan sunnah. Sebab dia tetap ada prinsip di sebalik makanan moden yang tak ada pada zaman Nabi ketika dia ambil, iaitu tidak terlalu memudaratkan diri. Bukan tak terlalu, memang tak mudaratkan diri dan tak melampaui batas. Hadis umum sebut la darar wala dirar. Jangan ada perkara mudarat, dan sebarang perkara mudarat itu mesti dihapuskan. Termasuk juga dalam kita, contohnya dalam kes ini kita makan kambing tu. Maknanya jangan ambil sunnah Nabi separuh-separuh. Nabi memang dalam bab makanan dia sederhana. Dalam satu hadis yang disebut bahawa apabila ada orang menghidangkan Nabi campuran susu dengan madu, benda tu halal. Susu dengan madu halal, cuma Nabi atas dasar tawaduknya dia tak ambil dan tak terima makanan itu. Mungkin nak menjaga hati dia, ataupun ini makanan-makanan orang-orang yang ada-ada. Nabi nak mendidik, tapi bukanlah bermaksud Nabi haramkan. Dari sudut Nabi mendidik pada apa yang dia ambil, dalam waktu yang sama Nabi juga mendidik jiwa. Bagaimana dalam satu ketika tu Nabi makan, kemudian meluru seorang kanak-kanak, seorang ghulam kanak-kanak terus makan. So Nabi nak didik dia punya, orang kata akhlak, samillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Sebut nama Allah dulu. Kemudian makan dengan menggunakan tangan kanan dan ambil apa-apa yang dekat sekitar kamu. Ini masalah akhlak. Selain kita nak bincangkan makanan itu memberikan kesihatan dan perlunya makan makanan yang nutrisi yang sempurna, maknanya ada benda-benda lain yang Nabi kesampingkan dalam perbuatan makan tersebut, iaitu tentang cara akhlak. Bukan semata-mata bila kata, Nabi makan kambing, sekambing-kambingnya kita buat. Tak, maknanya mesti mengambil dengan kuantiti yang sesuai dengan badan kita. Yang ni jawapan ni boleh diambil daripada orang yang pakar dalam bidang nutrisi. Maka itu adalah sunnah yang sebenar.